Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kia ni sebenarnya satu brand yang cukup popular dan juga satu brand yang sangat-sangat bagus. Tetapi dekat Malaysia kita tak tahu mana silapnya. Sama juga kalau kita upload dekat mana social media, orang akan katakan, bang, kenapa makcik-pakcik saya kata Kia ni brand tak bagus lah, value tak ada lah, spare part payah carilah dan sebagainya lah. Dan sebenarnya untuk Kia ni sebelum ni memang sangat-sangat bagus lah dekat sini. Di mana kalau ikutkan sejarah yang terdahulu di bawah Nazar Kia pada waktu itu, orang katakan untuk model Carnival ni memang laku keras. Tetapi kita tak tahu mana silapnya sampaikan dia macam like tersungkur ataupun orang dia punya volume dah tak setinggi dahulu dan juga penerimaan dekat Malaysia macam jadi berkurangan lah pula. Well, past in the past, tetapi sekarang ni macam kita semua ketahui bahawa jenama Kia sekarang ni dah beralih tuan. Dulu Nazar, sekarang ni dah beralih kepada Dynamic Jaya, kalau tak silap saya lah. Di mana untuk company Dynamic Jaya ni, dia adalah satu company yang sama macam bermas lah. Macam Mazda, Peugeot, Kia. So di bawah satu company. Dan yes, it's not easy job untuk Dynamic Jaya untuk kembalikan jenama ini di Malaysia, tetapi kita percaya dia boleh berdasarkan track record Mazda yang sedia ada. Tetapi hari ini kita nak cerita pasal model, salah satu model yang bagi aku agak cantik jugalah dekat Kia ni, di mana yang ini adalah Kia Sorento. Kalau ikutkan design dia memang cantik, memang seksi, walaupun harga dia mahal. Okey, so sebelum kita bercerita dan lanjut pasal model ni, macam biasalah bagi korang yang baru jumpa channel ni, masih nak subscribe dah dulu. Follow jugalah kita punya social media, Facebook, IG, TikTok, Pandu Laju. Abang kan, dah berjam-jam drive ni takkan tak berhenti langsung isi minyak. Buat apa nak isi minyak? Minyak banyak lagi ni. Lagipun, aku guna minyak baik punya. Jimat gila. Ya ke? Minyak apa abang pakai? Inilah minyak pilihan aku. Infinity RON 95 Euro 4M BH Petrol. Infinity RON 95 Euro 4M BH Petrol ini dirumuskan dengan teknologi aditif khas dari Jerman yang buatkan enjin kereta tahan lagi lama, enjin lagi bersih, baik untuk alam sekitar dan yang paling penting, penjimatan minyak dan menawarkan kuasa maksimum. Yo, power betul minyak BH Petrol ni. Untuk Kia Sorento ni, untuk pasaran Malaysia, dia ada 3 jenis. Di mana 3 varian dengan 2 enjin. Di mana dia ada 2.5 liter MPI versi 2-wheel drive, 2.5 liter MPI versi all-wheel drive dan juga yang paling high spec sekali adalah 2.2 diesel. Okey, di mana yang ini adalah versi yang paling low sekali, yang paling rendah sekali lah. Di mana untuk kedudukan seat pun ada perbezaan. Dia ada 7 seater dan juga 6 seater. Di mana ini adalah versi yang paling low, yang ini adalah 7 seater lah. 232 berbanding daripada 222 untuk adik-beradik dia yang lain. Dan walaupun dia paling low spec, harga dia pun boleh tahan juga. Untuk Sorento ni dia start daripada 211,000 sampai 255,000. So low spec pun dah 211,000. Untuk dari segi design, dari segi luaran ya, dia sebenarnya memang daripada dahulu lagi, dia memang diinspirasikan daripada apa? Tiger nose. Yes, yang ini desainnya memang berbentuk tiger nose. Especially kalau kau tengok kan, dari segi dia punya grill. Of course, yang ini adalah logo Kia yang baru lah, bukan KN It's the KIA. Ini adalah desain yang baru ataupun branding yang baru juga. Di mana kalau nampak kan dia punya grill memang like tiger lah. Dan satu lagi, Kia ni kan dia suka benda-benda yang complicated ataupun dia terlebih rajin lah. Di mana kalau kau lihat kan, dari segi lampu dia memang all is a LED lah, fully LED. Tetapi kalau kau tengok, dia ada satu lagi lampu DRL dekat bahagian bawah ini, berbentuk L shape. Sebenarnya macam
aku setuju juga dengan kawan-kawan kita media lain, dia katakan boleh je gabung dekat bahagian atas, kenapa nak bawa bawah? Tapi mungkin itu kelainan yang dia nak cuba tampilkan dekat Kia Sorento ni lah. So untuk yang ni pun bertindak sebagai lampu signal jugalah. Manakala untuk bahagian bawah, untuk bumper bawah juga sama juga, kau nampak it's a, orang kata like two-tone kombinasi colour lah. So bagi aku memang cukup cantik, dan juga ini adalah orang katakan like a ongap angin juga lah untuk menyejukkan untuk bahagian roda. Okay? So untuk beralih ke bahagian tepi, dari segi dimensi orang katakan yang ini sebenarnya dia fight dengan Mazda sendiri lah, which is a CX-8, dan juga dia fight dengan Proton X90 juga. Dan untuk bahagian tepi dia ada winch arch ataupun dia ada cladding untuk menampakkan dia lagi adalah sebagai SUV. Dan untuk rim juga memang besar, 18 inci dengan 235/60. Manakala untuk versi yang lain, spek yang lain lagi atas, yang itu adalah 19 inci. Lagi gah lah. Okey, so untuk bahagian tepi kita nampak juga dia ada buat kemasan kat sini. Ini bagi aku yang tak perlu lah, tapi menampakkan lagi satu aerodinamik jugalah. Yang kedua dari segi design menampakkan lagi dia lagi wow. So untuk bahagian tepi pintu kita nampak dia ada kemasan chrome juga untuk setiap pintu, termasuklah kepada pemegang pintu juga. Untuk Kia Sorento, antara benda yang paling aku suka sekali adalah di bahagian belakang dia. Kau tengoklah dekat bahagian belakang ni nampak macam apa? Ada orang kata nampak macam Rolls-Royce Cullinan. Ada juga yang kata design dia belakang nampak macam Bentley. Yes, bagi aku, honestly aku sukalah untuk bahagian belakang dia. Dia lain daripada lain lah. Serius babe. Aku rasa when you pay 200,000 you get like this punya design, okey ya, bagi aku cantik ya. Walaupun belakang dia sangat-sangat simple, tapi bagi aku cantik, serius. Belakang ni memang paling aku impress sekali lah. Di mana untuk bahagian belakang ni kalau kau nampak, dia ada dua lampu yang menegak. Di mana untuk dua ni salah satu je adalah signal lah. Walaupun untuk lampu yang ni dia adalah berwarna orang katakan merah, tetapi pada masa sama juga yang ini pun boleh bertukar kepada kuning once kita bagi orang katakan signal. So bagi aku memang cantik lah. Okey, dengan ada spoiler dekat bahagian atas dan juga ada shark fin dekat bahagian atas lah. Dan untuk bahagian belakang dia ada juga badge Sorento dekat bahagian sini lah. Bagi aku ada pun okey, tak ada pun okey. Tapi bagi aku better adalah orang nampak lah, orang boleh tahu ini adalah versi model Sorento lah. Okey, di mana untuk bahagian bawah orang katakan ada juga kemasan chrome juga untuk bahagian bawah lah. Dia nampak like a fake exhaust, tapi sebenarnya bukanlah. Dia nampak design, tapi bagi aku nampak memang berjadilah. Okey, dan of course yang ini dia ada juga electric power boot, di mana dia ada dua jenis tau. Di mana first adalah dia ada jenis walk away, di mana kalau kita berdiri kat bahagian belakang, kunci dekat poket, dalam masa 3 saat dia akan menyala, dia akan ada bunyi, dan juga dia akan buka bonet. Di mana once kita dekat dia akan buka. Yang kedua kita boleh buka secara manual juga. Okey, tapi aku nak bagi tahu just orang katakan hashtag disclaimer, kalau tak ada kunci, duduk bahagian belakang, dia takkan buka. Orang kata, nanti tak bolehlah buka-buka belakang kita kan. Okay, so fine. It's okay. Lagi satu lah, yang ini ada electric power boot. Di mana electric power boot ni, aku menjadi antara yang orang katakan bongok jugalah. Aku tak jumpa kat mana. Lala aku jumpa kat mana? Kat bahagian bawah ni. Bukan kat sini. Aku pun mencari tak jumpa. Lala kat sini rupanya. Lah sini rupanya. Memang jadi bongok lah sekejap. Aku baru nak kutuk kan. 200,000 takkan tak ada. Tapi it's okay. Bahagian boot belakang, once kalau kita tak buka, bahagian belakang row ketiga tak buka, dia ada lebih kurang dalam 187 liter. Tetapi once kalau third row kita turun sepenuhnya, dia ada 616 liter. Basically kalau third row naik, belakang bolehlah satu stroller ataupun bag saja, bag luggage saja boleh, yang lain tak boleh. Tapi basically, orang yang beli kereta 7-seater kan, 80% lah. Time dia bawa kereta, third row memang dia akan turunkan untuk letak barang. Untuk interior Sorento ni pula bagi aku, walaupun dia sebuah model CKD, yang ni model CKD CKD sepenuhnya dekat kilang Innokom, dekat Kulem, tetapi interior bagi aku kualiti ni memang ada lah. Especially ada beberapa benda yang kita boleh nampak dekat Kia Carnival yang ada juga dekat Kia Sorento. Sebagai contohnya dekat bahagian tepi pintu ni, dia macam ada sisik ikan tau. Sisik ikan yang ini memang ada lampu lah. Kalau waktu malam memang ada lampu. Termasuklah bahagian dashboard. Yang ini bagi aku, dia ikut orang lah. Kalau orang appreciate kata dia lawa lah. Kalau orang tak appreciate dia akan katakan buruk dan juga semak. Bagi aku okey lah, benda dah ada kan. And then plus dia dengan ada lampu lagi, so nampakkan lagi dia lagi premium juga untuk bahagian dalam lah. So untuk bahagian dalam ni memang bagi aku
memang straight to the point, memang kita mudah faham walaupun dia complicated sangat dengan banyak-banyak butang. Tapi bagi aku, butang ni adalah butang yang mudah faham. Di mana kalau ikutkan dekat ini, dia ada skrin 10.25 inci, yang ini skrin tersentuh termasuk dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Yang panel meter pula digabungkan ada digital dan juga analog, di mana untuk digital tengah 4.2 inci. Yang kiri kanan adalah versi analog. Berbanding kalau versi yang orang katakan all-wheel drive dengan diesel, dia adalah fully digital. Yang ini memang low spec, tengah saja digital lah. Dan yang ni semua adalah jenis yang orang katakan butang, kecuali untuk bahagian aircon. Untuk bahagian aircon, dia ada kombinasi antara butang dan juga touch. Dan of course yang ni aircon ni adalah dual zone aircon, di mana antara benda yang aku tak faham adalah dari segi aircon dia. Aircon dia kata ada berapa tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dekat depan saja ada 8. Okey lah. Atas ni kita faham lah. Kan? Atas ni kita faham. Yang ni untuk passenger belakang. Yang ni untuk orang depan. Tapi yang bawah ni untuk apa? Untuk pu? Aku sebut punai kan? Dah sebut dah. aku tak tahu lah. Aku tak tahu apa tujuan dia buat bahagian bawah. Adakah untuk cantik? Adakah memang orang kaki biasa kaki panas? Aku tak tahu. Itu aku tak tahu. Tapi aku tak faham lah. Tapi bagi aku sangat, inilah kelaikan, keunikan yang ada dekat Kia Sorento yang ni lah. Okay. Dan of course untuk bahagian steering, yang ini steering dia memang familiar macam orang katakan Carnival, all is a button juga. So yang ni termasuk dengan orang katakan adaptive cruise control dan sebagainya. Yang ni ada sistem lah, ACC, low speed monitor, lane departure warning, semua ada kat sini juga, yang kita boleh control juga kat sini lah. Dan of course yang ni kita nampak untuk bahagian tengah dia ada USB port, dia ada 3. Total sebenarnya dekat kereta ni dia ada 6. Dan kesemuanya ada Type A, dia tak ada satu pun Type C. Bagi aku alangkah indahnya kalau dia bagi satu Type C lah, kalau lah boleh. Dan of course yang lain juga dia ada wireless charging dekat bahagian sini juga. Dan untuk bahagian tengah, kotak gear 6 kelajuan, yang ni kita cerita kejap lagi. Of course termasuklah dengan mood lah, mood pemanduan. Dia ada 4 jenis mood pemanduan, di mana dia ada eco, dia ada comfort, dia ada sport dan juga dia ada smart. Tetapi bagi aku lebih suka guna smart. Smart ni apa? Smart ni adalah dia boleh detect kita punya cara pemanduan. Time tu perlu eco, automatically dia akan eco. Time tu kalau perlu sport, dia akan pergi sport. Dia akan set kita dengan tersendiri mengikutkan dia punya pengiraan lah. Okay, so untuk bahagian tengah juga dia ada electric parking brake dan juga auto hold, dan juga dia ada orang katakan kamera, tetapi harga 200 lebih dapat kamera, reverse kamera saja. Nampak macam mana? Aku pun ada 360. Okay, fine, it's okay. Dan of course dia ada armrest yang cukup besar jugalah. Dan of course bahagian tengah ni is a design, orang katakan it's a black piano punya design lah. Orang kata black piano, kemasan black piano. Dan of course seat low spec, all is a fabric, tak ada leather. Okey, tetapi dia ada jahitan benang warna putih jugalah. Untuk bahagian bumbung pun tak ada sunroof juga. Bagi aku tak perlu sunroof, bagi aku membazir. Panas ya Rabi. Tetapi yang ini dia lebih kepada cream color lah, warna cerah. So maksudnya two tone color, warna hitam dan juga warna cerah. So that's all untuk bahagian depan. Tapi lebih penting adalah kita nak tengok third row boleh ke tak boleh masuk kita sebagai orang dewasa ke untuk budak je. Salah satu benda yang aku cukup suka dekat kereta ni adalah kemasukan row kedua, ketiga, di mana dengan one touch button saja dan kita boleh masuk dengan mudah. Walaupun badan aku besar, 68 kg, tinggi aku 171 cm, tapi masih boleh masuk. Dan juga kita boleh tarik. Allahu Akbar. Kita boleh tarik. Macam itulah. So kiranya kelegaan kat sini masih ada lagi lah. Masih ada lagi sikit. Tetapi kalau kau nampak kat sini, aku macam terseksa sikit. Di mana kaki aku cuba untuk menahan perut aku. Pap. Sebab apa? Kedudukan seat pada bahagian belakang cukup rendah. Dia lagi rendah. Dia bukan tinggi tau. Bagi aku dia tak boleh buat tinggi. Kalau buat tinggi, kepala dah ke tengah. Aku punya tinggi 171. So aku ada lebih kurang dalam, lebih kurang macam ni, lebih kurang dalam 3 ke 4 cm lebih kurang macam tu. 2-3 cm lah lebih kurang itu lah. Ada lagi ruang kat sini lah. Tetapi bagi aku, bahagian belakang, kalau kau tengok aku mencungak yang ni pun kurang selesa lah. Penat babe. Penat duduk belakang ni. Tapi bagi aku yang ini lebih sesuai untuk budak-budak lah. Tetapi the thing yang aku nak highlight adalah yang ini dia try bagi kau banyak kemudahan, di mana untuk third row sekalipun dia ada aircon belakang. Bukan setakat ada aircon belakang, kau juga boleh adjust dia punya level 2, level 3, level 4. Boleh. Kau boleh adjust dengan sendiri, termasuklah dengan ada USB port untuk bahagian row ketiga. Pertama ada, kedua ada, ketiga pun ada juga. Okey, termasuklah dia ada tempat letak barang dan juga cup holder juga. Dan kalau nak turun macam mana? Jap. Sebelum itu, sebelum aku terlupa, the good thing juga dekat C pillar ni dia ada sediakan satu cermin kecil juga. Kiranya orang yang duduk third row ni dia tak rasa semak, dia tak rasa cramp. Sebaliknya dia boleh tengoklah view kat luar tu lah. Contoh macam tu lah. Dan one more thing bagi aku adalah yang ini memang mesra pengguna. Nak keluar, tekan sini boleh, tekan sini pun boleh tak?
Tengok. Boleh keluar macam tu. Okey, macam aku cakapkan, untuk Kia Sorento dia ada dua pilihan enjin, iaitu 2.5 liter MPI dan juga 2.2 liter turbo diesel, di mana untuk yang ini adalah versi 2.5 liter MPI Smart Stream engine dengan 177 horsepower dan juga 232 Nm torque dengan kotak gear automatik 6 kelajuan. Manakala untuk versi diesel, yang itu adalah 2.2 liter turbo diesel dengan 199 horsepower dan juga 440 Nm torque dengan kotak gear DCT. Dual clutch DCT 8 kelajuan. Okey, itu antara perbezaan antara orang kata power lah in term of the 2.5 liter dan juga 2.2 liter turbo diesel. Okay, first, in term of the power, untuk kereta ni ada power ke tak ada power? Okay, honestly macam aku cakap lah, untuk kereta ni dia ada 4 mode pemanduan. Dia ada comfort, dia ada eco, dia ada sport dan juga dia ada smart. Okay, untuk yang ni aku akan gunakan smart, di mana untuk aku bawa dah 3 hari ni hari keempat aku bawa, aku banyak menggunakan smart mode berbanding daripada eco ataupun sport mode ataupun comfort mode. Sebabnya smart mode ni dia memang automatically dia akan ubah mode itu ikut kepada bagaimana cara pemanduan kau. So automatically dia akan fikirkan untuk kau, tak payah kau fikir untuk dia akan fikir untuk kau. Di mana in term of the power, sebenarnya untuk yang 2.5 liter, untuk pick up kereta ni memang ada, okey. Tetapi kalau once tekan ni, RPM ni memang naik gila-gila tinggi lah. 4,000, 5,000 dia akan tukar. Even pick up memang ada, tapi tak adalah pick up dia gila-gila crazy pergi punya. Tapi walaupun yang ini bising, tapi bagi aku antara pujian yang aku boleh berikan adalah dari segi NVH. NVH ni memang senyap gila lah. NVH ni memang dia punya kedap bunyi memang sedap gila, kecuali daripada bunyi enjin tu lah. Tapi bagi aku, once aku cruising 100, 110, 120 dekat highway, memang sangat-sangat senyap. Serius, NVH ni memang bagi aku sangat-sangat bagus. Okey, tetapi untuk dari segi handling pula, handling dia bagi aku dia kurang sedikit. Kurang sikit bukan apa, dia dari segi solid lah. Kiranya bagi aku dia kurang solid sedikit. Apa yang maksud solid tu? Solid tu maksudnya contoh kalau aku bawa pada kelajuan yang agak tinggi, and then selepas tu aku rasa macam takut berani. Aku tak berani nak ambil cornering yang mungkin pada kelajuan yang lebih tinggi, 120 ke, 110 ke. Solid tu tak ada lah. Itu je kurang. Everything yang lain semua okey. Aku tak ada isu. Cuma orang kata acceleration, power memang ada, even tak berapa laju sangat, tapi still okey bagi aku. Tapi pada masa sama juga orang katakan handling, everything okey, kecuali dari segi solid lah. Dia kurang solid sikit. Nampak ada. Dia tak ada delay. Tekan. Memang ada. Jahanam kereta ni. Tak, itulah cara kita orang test kereta. Aku nak tunjuk pada korang. Aku tak tunjuk pada korang, susah pula kau nak faham kan, betul tak? Oh, mana tengok. Memang ada. Mungkin SUV orang kata, abang, SUV bang, kereta family bang, orang mana buat macam tu? Tak ada, aku nak ceritakan kau dalam bahasa mudah faham macam mana feel aku, macam mana rasa aku. Baru boleh kau rasa apa yang aku rasa kan. Nampak? Everything semua okey. Tekan bump. Okey. Suspension memang slap lah. Yang ni menggunakan multi-link, memang bagi aku memang superb lah. Nothing to complain, multi-link. Kesimpulannya, boleh ke tak boleh nak beli Kia Sorento yang ini? So, kalau ikut pada harga, memang harga dia adalah lebih premium sedikit lah. Bukan sedikit, boleh tahan banyak lah. Even untuk low spec sekalipun, harga start daripada 211,000. Yang paling high spec sekali, 255,000. Kalau kita nak fight dengan kompetitor dia, Proton X90, jauh berbeza. Kalau nak fight dengan Mazda CX-8, pun banyak beza juga. CX-8 lebih kurang 170 lebih ke 180. Kalau kita ambil yang versi paling low spec lah, still ada perbezaan 30 lebih ribu ke 40 lebih ribu. Dia bergantung kepada individu masing-masing lah. Sama ada boleh beli ke tidak. Tetapi bagi aku, untuk harga ni kita bayar sebuah SUV 7 seater sedikit mahal sedikit bagi aku. Tetapi at the end dia bergantung juga kepada macam mana penerimaan korang. In term dari segi warranty, 5 tahun 100,000 ataupun dia bagi juga
free service 5 tahun. Tetapi bagi aku free service 5 tahun adalah antara kemenangan yang terbesar untuk kereta Kia, Mazda ataupun Peugeot. Dia orang pandai untuk bermain dari segi psikologi. Yang paling penting adalah macam mana Kia nak maintain dekat Malaysia untuk menjadikan after sale dia, value dia kekal ada, kekal tinggi. Bukan macam sebelum ini yang harga value jual jadi murah. Tapi bagi aku strategi Kia, take it or leave it. I don't give you discount. Nak kau ambil, tak nak sudah. Sama juga konsep diguna pakai dekat Mazda juga. Okay? So I think that's all from me. Mungkin mana yang setuju, terima kasih. Mana yang tak setuju, itu pandangan masing-masing. Kau ada pandangan kau, aku ada pandangan aku. Tapi this is my opinion pasal kereta ini. Okay? So kita jumpa lagi pada masa akan datang. Macam biasalah bagi anda yang baru jumpa channel ini. Jangan bahasa subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa untuk tekan lonceng. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.